5 isu utama dibahas mengenai iSinar Persyarat. Sejak 2 hari ini, talian hotline iSinar Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia kembali hangat dengan menerima tidak kurang daripada 400 hingga 500 mesej aduan sehari berkenaan isu pengeluaran iSinar ini. Rata-rata maklum balas yang diterima berikutan pengumuman yang dibuat oleh Menteri Kewangan mengenai pengeluaran iSinar tanpa syarat pada minggu lepas menzahirkan beberapa kebingungan rakyat yang perlu diberi perhatian oleh pihak KWSP. Pihak Pemuda UMNO telah menganalisa dan merumuskan aduan setakat ini 5 isu utama yang paling mendapat tumpuan dan perlu diberi perhatian oleh pihak KWSP dan Kementerian Kewangan bagi menambah baik proses pengeluaran iSinar tanpa syarat ini. Pertama, masih terdapat butiran yang perlu memuat naik dokumen sokongan, maklumat pengurangan pendapatan, dokumen sokongan untuk pertimbangan bagi meneruskan proses permohonan baru iSinar tanpa syarat ini. Dalam pada itu, KWSP perlu mempercepatkan kemaskini sistem permohonan iSinar dengan memansuhkan butiran dokumen sokongan ini. Ternyata rakyat masih keliru sama ada syarat pengeluaran iSinar telah dimansuh atau belum. Kedua, percepatkan tarikh kelulusan permohonan. Seperti yang dimaklumkan oleh KWSP, tarikh kelulusan permohonan hanya akan dapat diketahui oleh pemohon pada 8 Mac 2021. Rata-rata rakyat amat kecewa dengan penangguhan ini, sedangkan mereka yang dalam kategori 2 sudah memohon sejak 11 Januari 2021. Jika 8 Mac 2021 keputusan kelulusan permohonan, bila rakyat akan mula mendapat bayaran pengeluaran iSinar ini? Adakah akan mengambil masa selama sebulan lagi? Ini tidak termasuk proses rayuan permohonan lagi. Rakyat tidak dapat lagi menahan tekanan hidup yang dihadapi bagi mendepani wabak COVID-19 ini. Yang ketiga, KWSP atau Kementerian Kewangan perlu mengeluarkan kenyataan rasmi segera bagi mengumumkan tarikh-tarikh penting seperti tarikh-tarikh tarikh kelulusan permohonan, tarikh proses rayuan permohonan dan tarikh pembayaran yang akan diterima oleh rakyat. Dengan ini, rakyat akan lebih bersedia dari segi mental dan mengawal aliran tunai kewangan mereka. Mereka tidak mampu lagi bergantung tanpa tali oleh pihak KWSP yang selalu flip-flop dalam memberikan kenyataan. Keempat, pemudahkan penukaran amaun pengeluaran iSinar melalui sistem online. Ramai yang mengadu mereka ingin menukar jumlah pengeluaran pada kadar maksimum setelah pengumuman rasmi yang dibuat oleh Menteri Kewangan minggu lepas. Bagi yang telah mendapat pembayaran interim kali pertama, mereka tidak boleh menukar jumlah pengeluaran iSinar secara online. Sebaliknya, mereka perlu ke kaunter KWSP berdekatan bagi mengisi borang secara manual. Namun, dalam situasi pandemik COVID-19 ini, mereka perlu membuat temu janji secara online untuk membuat urusan di kaunter KWSP yang mengambil masa selama sebulan untuk menunggu giliran temu janji. Kelima, memberi pilihan kepada ahli KWSP untuk mengeluarkan maksimum RM10,000 sekaligus, iaitu one-off. Setelah permohonan diluluskan, ramai di kalangan mereka yang mengadu mengalami tekanan hidup yang sangat dahsyat, terpaksa berhutang untuk meneruskan kelangsungan hidup dan perlu sejumlah wang yang boleh menanggung kehidupan harian sekeluarga. Mereka telah lama menunggu berbulan-bulan untuk kelulusan permohonan iSinar ini. Berilah mereka pilihan untuk pengeluaran RM10,000 secara one-off bagi meneruskan kelangsungan hidup dengan duit mereka sendiri. Ini sebahagian rumusan isu-isu utama yang paling banyak dibangkitkan oleh orang ramai. InsyaAllah, Pemuda UMNO akan terus memantau dan mengangkat suara rakyat ini untuk diambil tindakan oleh pihak KWSP dan Kementerian Kewangan. Sumber dari Dr. Ashraf Wajdi Disuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sekian, terima kasih.